bersama dengan seorang tetamu yang kami bawakan menerusi panggilan Skype sekali lagi, iaitu Lieutenant Jeneral Datuk Dr. Zulkifli Mat Yusof, Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan ATM. Khabar Datuk? Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Jadi alhamdulillah telah pun lengkap pembinaan ICU Medan ATM di Hospital Kuala Batas, Pulau Pinang. Jadi mungkin di awal ini Datuk boleh ceritakan dan juga jelaskan bagaimanakah proses pembinaan dan juga apakah cabaran yang dihadapi oleh pihak KKM dan juga ATM dalam membina Hospital Medan ini. Okey, Assalamualaikum dan selamat datang sekali lagi. Pihak ATM telah diarahkan untuk membina Hospital Medan di Kepala Batas, Hospital Kepala Batas. Itu kami diarahkan untuk menyediakan Hospital Medan ICU khusus untuk perawatan rapi. Jadi apa yang kita telah rancangkan ialah dengan menghantar tim daripada Batalion Kedua Perubatan yang berpengkalan di Sungai Petani untuk menyiapkan dan menyediakan kemudahan Hospital Medan yang kali ini kita perlukan lebih kurang 26 katil Hospital Medan, ianya lebih kepada kemudahan ICU. Okey Datuk, kalau boleh kongsikan juga, sebab kalau kita lihat Hospital Medan ni, dia punya fasiliti dia sedikit berbeza daripada hospital biasa. Kalau kita boleh kongsikan menerusi foto dan paparannya, banyak kontena, keadaan katil ni juga susunannya tidak sama sedikitlah jika dibandingkan dengan hospital-hospital ward ICU yang berada di Pulau Pinang ni. Kalau boleh kongsikan daripada proses mobilisasi pembinaan Hospital Medan ini, berapa lama masa yang diperlukan untuk memastikan agar kesemua peralatan dan juga barang-barang ini semua tersedia dan boleh diguna pakai untuk petugas dan juga pesakit COVID ini? Okey, apa yang kita boleh katakan ialah walaupun dari segi luarannya Hospital Medan ini nampak dengan terutama di Kepala Batas, ianya lebih kita gunakan sistem hybrid, iaitu sistem kontainer dan juga kemah. Tetapi apa yang di bahagian dalam dari segi kemudahannya ialah hampir sama ataupun setara dengan apa yang kita dapati dalam ICU ataupun ward ICU yang berada di hospital biasa. Itu yang kita boleh katakan. Dan dalam prosesnya pula pengatur gerakan dan juga yang paling penting ialah pertama sekali kita hendaklah memastikan yang segala kelengkapan dan juga peralatan serta konsep perawatannya kekal selamat dan sempurna. Jadi kita mengambil sedikit masa untuk membina Hospital Medan ini. Tapi alhamdulillah untuk makluman bermula semalam kita sudah boleh menerima pesakit-pesakit perawatan ICU ke dalam Hospital Medan di Kuala Batas. Kapasiti yang boleh ditampung oleh Hospital Medan di Kepala Batas ini berapa ramai, Datuk? Setakat ini kita menyediakan untuk 26 buah katil ICU yang mana di dalam kontainer dan juga di dalam kemah kalau kita tengok pada keseluruhannya. Tapi insya-Allah sekiranya diperlukan, kita masih boleh mengembangkan keperluan tersebut berdasarkan bantuan peralatan daripada KKM sendiri dan termasuk kita. Tapi semuanya hendaklah dirancangkan dengan lebih awal. Kita akan bersedia insya-Allah. Bagaimana dari sudut mobilisasi petugas ATM dalam pembinaan Hospital Medan ini, anggota pegawai yang diletakkan di sana untuk membantu petugas KKM dalam penyediaan fasiliti Hospital Medan ini, Datuk? Okey, untuk penyediaan Hospital Medan ini ianya tergolong kepada dua bahagian, iaitu satu bahagian daripada pakaran teknikal yang untuk menyiapkan dan mendirikan Hospital Medan itu sendiri, dan ini dilaksanakan dengan kerjasama semua pihak termasuk daripada KKM dan juga daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang membantu menyediakan peralatan termasuk juga bekalan elektrik dan juga bekalan gas oksigen. Dan daripada bahagian Perkhidmatan Kesihatan ATM melalui dua batalion ubat, kita telah menggerakkan ramai 5 pegawai dan juga 42 anggota termasuk paramedik
yang mana ia juga meliputi 2 pakar bios yang kita atau beratkan daripada Hospital Tuan Mizan untuk membantu hospital kepala batas untuk melaksanakan tugas-tugas mereka di dalam ICU itu nanti. Berdasarkan jangkaan kes Kementerian Kesihatan Malaysia, kita akan berhadapan dengan jangkaan kes 5 angka di seluruh Malaysia dan pastinya ia akan memerlukan lagi dari segi kemudahan dan juga fasiliti kesihatan. Adakah ATM bersedia sekali lagi bekerjasama dengan pihak KKM jika keperluan untuk membina Hospital Medan di lokasi yang lain dari segi tenaga kerja, dari segi asetnya, adakah ATM bersedia dan cukup untuk berhadapan dengan jangkaan nilai kes yang tinggi ini? InsyaAllah, sebagaimana kita nyatakan sebelum ini, ATM akan bersedia untuk bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga agensi-agensi lain sekiranya diperlukan. Walau bagaimanapun, ianya bergantung kepada keperluan aset itu sendiri kerana dah kita ketahui bahawa keperluan untuk mendirikan Hospital Medan ini memerlukan logistik yang agak besar juga. Jadi kita di pihak ATM akan sedia memberi bantuan keperluan teknikal termasuk juga penyediaan Hospital Medan sekiranya diperlukan, insyaAllah. Okey, itu kita nak sentuh dengan lebih mendalam sebenarnya Datuk. Kalau sekiranya ada pihak Jabatan Kesihatan Negeri yang mempunyai peningkatan yang mendadak tanpa dijangka berkenaan dengan kes baharu COVID-19 ini, adakah pihak ATM bersedia untuk membina lebih banyak hospital ataupun ICU Medan di negeri-negeri yang diminta? Kita akan melaksanakan yang mengikut kemampuan ATM sendiri. Bagaimana saya maklumkan, kelengkapan yang kita ada amatlah terhad untuk diadukan kepada semua negeri sekiranya diperlukan. Tetapi kita mengambil langkah untuk mengoptimalkan, sebagai contoh, Hospital Medan ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan binaan-binaan sedia ada seperti Dewan yang kita laksanakan di Tawau dan juga di Kapit. Jadi dengan itu kita masih boleh membantu Kementerian Kesihatan untuk melaksanakannya sekiranya diperlukan. Memang kita sedia maklum sekarang ini memandangkan kes COVID-19 yang semakin meningkat dan yang merisaukan kita ialah sekarang ini kes-kes yang meningkat adalah lebih terdiri pada kes-kes yang berkategori lebih tinggi, iaitu kategori 3, 4 dan 5. Di mana 4 dan 5 memerlukan bantuan pernafasan dan juga keperluan untuk dirawat di ICU. So ini amat menggusarkan sebenarnya. Tapi bagi pihak ATM dan bagi Kementerian Kesihatan, kita sudah tentu akan bersiap sedia untuk membantu sekiranya keperluan itu pada masa nanti akan diperlukan. Dari segi pengoperasian pula bagaimana? Adakah 100% akan dioperasikan oleh pihak ATM sendiri dari segi kepakaran perubatan dan juga kepakaran teknikalnya? Jika kita ambil contoh juga Hospital Medan yang telah pun dibina di Sabah dan juga negeri lain sebelum ini. Sebagaimana kita maklum ya, pada kesemua ataupun ketiga yang kita telah laksanakan sebelum ini, ianya juga melibatkan perkongsian kepakaran antara agensi daripada ATM, Kementerian Kesihatan dan juga yang lain. Jadi ianya akan dilaksanakan dengan konsep yang sama sekiranya ia diperlukan di negeri-negeri yang lain dan kita sudah pun dimaklumkan yang bahawa pihak KKM melalui Jabatan Kesihatan Negeri masing-masing bersedia untuk membantu sekiranya keperluan Hospital Medan ini perlu dilaksanakan di negeri-negeri yang berkaitan. Kalau Datuk boleh kongsikan keperluan untuk membina Hospital Medan ini, apakah perkara yang dibincangkan terlebih dahulu oleh pihak KKM? Contohnya Hospital Medan di Kepala Batas ataupun di Sabah dan Sarawak. Pastinya keperluan setiap hospital ini berbeza mengikut kes yang berada di setiap negeri tersebut. Berapa ramai pesakit kategori 4, berapa ramai pesakit kategori 3. Jadi apakah perkara-perkara ini, kalau Datuk boleh kongsikan perbincangan bersama dengan pihak KKM ini untuk memberikan satu keputusan akhir keperluan Hospital Medan tersebut yang diletakkan di setiap negeri-negeri ini? Okey, apa yang kita laksanakan sebelum ini ialah selalunya keperluan atau permohonan untuk membina Hospital Medan akan dilaksanakan melalui Majlis Keselamatan Negara, di mana KKM akan memohon bantuan daripada ATM dan berdasarkan kepada keperluan tersebut, kita di pihak teknikal akan melakukan perbincangan terutama sekali
dengan pengarah hospital setempat bagi melihat ataupun meneliti keperluan sebenar di lapangan tentang apakah jenis-jenis pesakit dan juga konsep perawatan itu sendiri. Sebagai contoh, di Tawau dan di Kapit, kita telah diarahkan untuk merawat ataupun menerima kes-kes yang bukan COVID. Ya? Dengan kata lain, kita membantu hospital-hospital Tawau dan juga Kapit untuk mengosongkan katil-katil bagi pesakit yang bukan COVID dan dirawat di Hospital Medan yang kita dirikan. Tetapi sedikit berbeza untuk di Hospital Kepala Batas, di mana kita terpaksa menyediakan ward-ward ICU bagi pesakit-pesakit COVID. Ya? Jadi keperluannya adalah bukan sedikit tapi amat berbeza. Sebagai contoh, keperluan dari segi persiapan bilik itu sendiri yang perlu sebagai contoh untuk di ICU. Ya? Keperluan bilik tersebut memerlukan bilik yang mempunyai kadar tekanan yang berbeza, sistem peralatan termasuk juga ventilator dan juga pembekalan oksigen yang terus kepada katil-katil tersebut. Ianya memberikan sedikit cabaran. Tapi Alhamdulillah dengan adanya perbincangan awal dari segi keperluan dengan KKM dan juga kerajaan negeri termasuk juga sebagai contoh TNB dan JKR, kita dapat laksanakannya dengan baik. Apa yang saya peringatkan di sini ialah apa saja keperluan, kita perlu memperhalusi dan sebenarnya membincangkan langkah-langkah ataupun cara-cara yang terbaik untuk dilaksanakan terlebih dahulu sebelum ianya dapat dioperasikan. Sebab apa yang penting, kita harus memastikan mutu perawatan dan juga keadaan untuk merawat pesakit hendaklah setara ataupun lebih daripada untuk mematuhi standard atau piawaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan yang paling penting sekali ialah kita hendak memastikan agar perawatan yang diberikan itu akan mampu membantu pesakit-pesakit untuk pulih dan kembali sihat seperti sedia kala. Kita panjangkan sedikit dari segi fungsi Hospital Medan ataupun ICU Medan di Kepala Batas ini. Jika seseorang pesakit COVID-19 itu didapati meninggal dunia disebabkan oleh COVID-19, bagaimanakah pengurusan jenazah tersebut? Adakah ia akan diserahkan kembali kepada hospital ataupun pihak ATM sendiri akan menguruskannya? Memandangkan daripada awal kita telah melaksanakan perbincangan dari segi konsep pengurusan hospital itu sendiri, di mana kita membantu untuk mendirikan Hospital Medan ICU di Kepala Batas, dan pada masa yang sama dari segi pentadbirannya ianya dikelola secara bersama dengan Hospital Kepala Batas. Dan untuk persiapan awal tempoh hari, kita juga telah berbincang dengan pakar forensik Hospital Kepala Batas dari segi proses aliran sekiranya pesakit meninggal dunia, dan aliran tersebut telah ditetapkan mana pintu mana yang perlu digunakan. Sebab kalau kita tengok Hospital Medan sendiri ianya dilindungi ataupun dikawal sedia oleh ATM, dan kalau kita tengok juga ada konsentrasi wire juga tu. Jadi konsep-konsep itu telah dirancang lebih awal dan ianya akan dipulangkan balik kepada Hospital Kepala Batas untuk diuruskan sekiranya terdapat kematian berlaku di dalam ICU Hospital Medan itu. Datuk, kalau boleh kongsikan secara ringkas saja, adakah pihak ATM memerlukan bantuan daripada pihak NGO ataupun mana-mana agensi kerajaan lain untuk membantu dalam pembinaan Hospital Medan ataupun mendapatkan fasiliti-fasiliti yang lebih lengkap untuk pesakit COVID-19 yang berada di Hospital Medan? Apa yang saya boleh katakan, dengan keadaan sekarang yang amat beruncing bagi saya dan kekangan terhadap bukan saja kelengkapan dan juga kemudahan perubatan, tetapi juga dari segi kepakaran, bantuan perubatan daripada pakar-pakar dan juga pegawai perubatan yang mana yang boleh memberi khidmat sukarela. Saya rasa ianya amat diadukan. Sebabnya sebagaimana kita juga tahu, keadaan semasa kekangan dari segi kaki tangan, beban kerja yang semakin meningkat disebabkan peningkatan pesakit COVID yang kini mencapai tahap yang boleh dikatakan kritikal. Jadi saya rasa
sememangnya perlu untuk mereka-mereka ini sekiranya dapat untuk tampil memberi bantuan secara sukarela kepada hospital-hospital yang memerlukan melalui agensi ataupun melalui saluran yang kita telah tetapkan, terutama sekali melalui Kementerian Kesihatan Malaysia. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Datuk dan juga nasihat kepada penonton yang sedang menonton sekarang tentang pentingnya untuk kita terus melawan COVID-19 dan juga terus kita berusaha sekurang-kurangnya kita dapat melihat apakah keadaan dari segi fasilitas kesihatan kita berada di tahap mana sekarang dan juga bagaimanakah kita mampu untuk menentang dan juga menang melawan COVID-19. Okey, terima kasih Saudara Ridwan. Apa yang saya boleh nyatakan di sini ialah kita mungkin boleh membina seberapa banyak hospital untuk mengatasi masalah COVID. Tetapi sebagai contoh, kita tak akan mampu membina hospital hanya untuk merawat pesakit-pesakit kemalangan jalan raya, kecuali kalau mereka sendiri mematuhi undang-undang di jalan raya yang tidak menyebabkan kemalangan. So, begitulah juga dengan pesakit COVID. So, bagaimana banyak sekalipun kita boleh sediakan hospital, tetapi sekiranya rakyat Malaysia masih belum mampu untuk mematuhi langkah-langkah pencegahan, terutama sekali dalam mematuhi prosedur ataupun SOP yang kita telah tetapkan, kurangkan pergerakan dan juga aktiviti-aktiviti yang terutama sekali di tempat yang sesak, yang akan menjurus kepada jangkitan COVID yang lebih tinggi, dia tidak akan memberi apa-apa makna. Dan akan tiba satu masa usaha-usaha ini akan hanya orang kata tidak akan memberikan hasil. Terima kasih sekali lagi kepada Lieutenant General Datuk Dr. Zulkifli Mat Jusoh, Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan ATM, memberi pencerahan kepada kita tentang pembinaan ICU Medan untuk kita membantu dan juga menyokong KKM dalam merawat pesakit-pesakit COVID-19. Terima kasih Datuk bersama kami hari ini. Itu saja kesempatan kita ada. Terima kasih atas nasihat ringkas itu.